Ya, A'udzubillahi ya. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tasmim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Profesor Dr. Huzili bin Husin. Kerana dapat meluangkan masa untuk slot sekolah Isyak dengan tajuk Jangan Ada Benci. Yang berbahagia Puan Rosniati binti Mansur selaku pengurusi JNI, yang berusaha tim pengurusan Gemma Nur Iman, serta terima kasih dan juga dialukan kehadiran muslimat yang sentiasa berada di Google Meet untuk menambah ilmu, mencari keridhaan Allah dan keampunannya. Bagi mohon keberkatan halaqah ilmu pada malam ini dijemput Al-Fadhil untuk memimpin bacaan Ummul Quran Bisir Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal mashkura Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kena baca doa? Saya kah? Ya Ustaz, Al-Fatihah. Kif ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin a'udzubika minan nar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi rabbil alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Boleh tak? Orang tak pandai-pandai ni baca doa bolehlah sikit-sikit lah. Boleh dengar kan suara? Boleh. Saya nak cerita sikit, boleh saya perkenal sikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana dalam poster tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak kenal saya, tuan-tuan boleh Google saya, Google nama saya Huzili bin Husin, dia akan keluar macam-macam lah, tuan-tuan boleh baca. Saya juga tulis surat khabar, kolumnis Sinar Harian setiap 2 minggu hari Khamis, sebelum ni hari Sabtu. Jadi tuan-tuan boleh baca. Saya juga tulis buku. Nantilah saya cerita nanti buku-buku saya boleh ada kat Shopee kalau tuan-tuan berminat. Boleh beli kat Shopee sebab dijual oleh penerbit Universiti Malaysia Police. Hari ni kira pertemuan pertama lah. Saya tak tahulah Bonda Rus dia dapat nombor telefon daripada siapa. Dia kata ada orang share, mungkin kelas daripada Syekh Bakri kot, kelas Quran saya. Saya ada pernah buat talk gitu, maka dia minta saya bagi talk pada malam ni. Alhamdulillah lah hari ni kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Cuma saya nak maklum, saya ni bukan ustaz, saya ni profesor bidang psikologi kaunseling. Saya ni memang pakar bidang psikologi kaunseling, cuma alhamdulillah saya dapat tauliah untuk mengajar di Perlis. Saya dapat tauliah untuk mengajar di Perlis, di masjid-masjid oleh Mufti Negeri Perlis, dan pada masa yang sama saya bercakap bukan soal hukum, bukan soal fiqh dan sebagainya sebab saya tidak ustaz, tapi saya lebih bercakap tentang bagaimana psikologi ini digabungkan dengan perspektif agama supaya untuk mendekatkan atau untuk lebih memahamkan masyarakat untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh dapat rasa mungkin perspektif saya ni lain sikit berbanding dengan ustaz-ustaz lain sebab saya ni bukan ustaz, tetapi saya lebih banyak menjurus kepada hal-hal berkaitan bagaimana kita nak hubungkan dengan pemikiran, perasaan kita dan tingkah laku kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang patuh, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, hari ni kita bercakap, ni saya gunakan whiteboard sikit lah, senang, tuan-tuan boleh tengok sini. Hari ni kita nak bercakap tentang tajuk jangan, dia panggil jangan, apa dia panggil ni, saya bagi tajuk sikit. Jangan ada benci. Jangan ada benci. Okey. Ini perkara yang kita nak bincang pada hari ni. Boleh nampak tak whiteboard saya ni? Boleh nampak Okey. Kita ada dua perkara. Saya nak mengajar guna teknologi lah sikit kan. Saya kan pensyarah universiti, jadi macam ni lah kita mengajar. Supaya macam tuan-tuan sekalian duduk depan saya, ada whiteboard dengan saya kan. Baik, jadi persoalan ni, jangan ini. Perkara kita nak cakap ni tentang jangan. Jangan ni maksudnya kita mesti ada usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk tidak. Usaha untuk tidak buat. Untuk tidak buat ataupun untuk tidak lakukan. Lakukan perkara apa? Iaitu lakukan perkara benci ni. So benci ini maksudnya ialah satu perkara, walaupun ada perkataan dalam bahasa Melayu, benci ini adalah merupakan satu perkara, walaupun dia ada, tapi jangan ada dalam diri kita. Sebab apa? Sebab ada banyaklah saya nak bincangkan pada hari ini. Kenapa perlunya kita memahami jangan ada benci dalam hidup kita. Baik, persoalannya sekarang ialah kita dapati bahawa dalam hidup kita ni ada pelbagai orang kata apa? Ada pelbagai peristiwa. Kalau sebagai contoh, apa peristiwa kita? Yang pertama peristiwa kita, apa dia peristiwa kita? Yang pertama iaitu antara peristiwa kita ialah apa dia? Iaitu kita rasa sedih. Kita rasa sedih. Kita rasa kecewa. Dan mungkin kita ada rasa dendam dengan cerita lama. Mungkin yang ketiga kita ada rasa kecil hati. Kecil hati. Kecil hati. Mungkin kita ada rasa macam tak boleh nak maaf. Biasalah sikap manusia kan, tak boleh nak maaf. Mungkin kita rasa macam bahawa kita dah macam pasrah. Mungkin kita benci sangat, mungkin kita ada orang kata apa, sudah tak boleh terima lah, tak boleh bertahan dan sebagainya. Tak boleh terima dan tak boleh bertahan. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ini melibatkan orang kata apa, hal ini adalah melibatkan orang kata apa, emosi ataupun perasaan. Jadi ini perkara-perkara yang kita hidup dalam kita melibatkan emosi dan perasaan. Yang mana kita kena kita kena tukar kepada macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita perkara macam ni. Okey, jadi persoalannya sekarang ialah kalau kita tengok balik, macam mana kita nak pastikan bahawa semua perkara ini kita boleh rasionalkan dalam diri kita. Baik. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham, tuan-tuan sekalian kena faham bahawa dalam hidup kita ni kita tak boleh lari daripada hakikat. Apa kita tengok hakikat manusia. Hakikat ataupun realiti kita. Apa realiti kita? Kita dah hakikat dan realiti kita ada dua benda. Yang pertama kita ada sifat baik dan yang kedua kita ada sifat buruk. Ini pertama, kita kena faham. Kita ada baik dan kita ada sifat buruk. Jadi persoalan ini, bila kita tahu dah kita ada sifat baik dan bagaimana kita ada sifat buruk. Jadi yang kedua, dia pergi pada kedua. Yang kedua dipanggil proses. Ataupun dipanggil usaha. Jadi usaha macam mana? Usaha untuk kita pastikan diri kita termasuk dalam golongan yang baik. Mesti kita kena berusaha. Dan kita nak menjauhkan sifat kita yang buruk. Proses usaha buruk. Maka yang ketiga dipanggil output. Apa output itu? Hasil. Bila kita nak output hasil, apa maksud output dan hasil? Ialah kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Kan macam kita baca Quran kan dalam surah Al-Baqarah kan, Auzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kena faham. Jadi maksudnya ialah, apa maksud bagi orang-orang bertakwa? Maksudnya ialah nak supaya Quran kita ini, supaya Quran ini jadi petunjuk untuk kita,
maka syarat dia kita mesti bertakwa. Jadi kalau kita ada sifat benci, kita nak jadi bertakwa macam mana? Itu maksud dia. Jadi kita kena faham bahawa dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menyebut sesungguhnya tiada keraguan bagi Al-Quran ini dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa ni, mahalnya bila kita menjadi seorang bertakwa, apa maksudnya ialah di mana kita ini akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran. Jadi Quran ini berjaya memberi petunjuk kepada kita. Bila kita baca, kita faham, adalah ustaz-ustaz dia boleh memahami kita tentang Quran tersebut. Kita pula ada diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak gali lagi sifat Quran tu, nak belajar tadabbur, nak belajar pemahaman Quran ni betul-betul, pergi kelas tu, pergi kelas ini. Kenapa? Karena bila bertakwa, janji Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Allah Taala Subhanahu Wa Taala akan berikan petunjuk. Ini mahalnya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berbalik pada hal ini, maka kita kena ingat bahawa dalam hidup kita ini, bila saya bagi lagi, dalam hidup kita ini, kita menggariskan kehidupan kita ini pada 3 perkara. Yang pertama apa dia? Iaitu input. Apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Input kita. Apa input kita? Apa kita nak? Input ni maksudnya adalah apa yang kita nak masukkan dalam diri kita. Apa yang kita nak masukkan dalam diri kita. Biasanya kita masuk ilmu, kan? Ilmu, lepas tu mungkin pengalaman dan sebagainya, macam-macam. Yang kedua, daripada input tadi, saya kata tadi, dia ada proses. Bagaimana kita nak proses kehidupan kita untuk apa? Untuk yang ketiga, untuk menjadi output dia ialah takwa. Takwa. Itu takwa. Jadi persoalan sekarang ialah, bila ada sifat benci, dia menjauhkan diri kita daripada sifat takwa. Bila kita ada sifat benci, dia menjauhkan kita daripada sifat takwa. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sedar bahawa sifat benci ini sangat paling bahaya kerana dia boleh menyebabkan diri kita menghadapi masalah yang besar. Kenapa saya katakan masalah yang besar? Ialah kerana kita kita tidak berusaha untuk memperbetulkan diri kita untuk nak jadi diri kita orang yang boleh memahami, boleh hidup dengan tenteram, boleh menjadi orang yang tenang dan boleh menjadi orang yang bertakwa. Baik. Setakat ni boleh faham ke apa yang saya cakap ni? Boleh Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita pergi kepada fasa kedua. Saya cerita satu. Ini maksudnya saya cakap tentang pendahuluan. Ini dari segi pendahuluan. Ni cikgu ni banyak conteng ni. Saya supaya conteng ni supaya you all faham, boleh mudah faham ni. Okey. Sekarang kita tengok kenapa saya kata jangan ada benci dari sudut perspektif apa dia? Perspektif psikologi. Macam mana kita nak melihat dari segi perspektif psikologi? Apa maksud psikologi tersebut? Kita tengok psikologi. Saya nak cari pen saya sekejap. Okey. Yang pertama kita tengok. Yang pertama dia kata apa? Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil benci ni, dia panggil hatred. Apa maksud hatred? Maksudnya benci sangat-sangat. Apa maksud hatred ni? Dia kata hatred ini adalah merupakan emosi negatif yang mendalam. Emosi negatif yang mendalam terhadap manusia. Kepada siapa? Kepada manusia. Yang kedua, kepada benda. Dia tak suka kat benda-benda tu, dia benci juga. Yang ketiga, kepada idea. Sebab tu kita tengok ada orang ni, dia bertelagah dari segi idea. Hak ni kata macam tu, hak tu kata macam ni, ada kelompok agama, kita pula sokong ustaz ni, orang ni pula sokong ustaz tu. Ini satu penyakit ni. Sebab itulah dalam psikologi kata, dia bila kita melihat bencian kita ini, emosi negatif ini yang mendalam, dia masuk mendalam, dia benci mendalam terhadap yang pertama. Kita bagi contoh pada siapa yang pertama, iaitu kepada manusia ni. Manusia. Bila kita sebut manusia ini, bermakna dengan kata lain, bagaimana manusia itu sebenarnya telah mengubah diri dia.
mengubah diri dia. Bagaimana mengubah diri dia menjadi dia benci kat seseorang itu. Jadi kalau dia benci kat manusia mendalam ni, bukan setakat dia benci pada orang itu. Bukan setakat dia benci pada orang, tetapi dia juga benci kepada siapa? Dia benci kepada keluarga dia. Oh, jangan main-main. Lepas tu ada orang tahu, ini anak siapa ni? Anak dia ni, oh aku dengan pak dia aku tak suka, dengan anak pun aku tak suka. Itu maksudnya. Sebab itulah saya katakan bahawa bila pengajian dari segi psikologi dia kata, makna dia kata hatred ni maksudnya emosi yang mendalam yang letak pada diri kita, di mana kita benci kat siapa? Iaitu kita mesti mendalam benci pada manusia. Macam saya katakan tadi, bahawa itu bila kita benci kat manusia, dengan kata lain, bukan setakat benci pada dia saja, dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, dengan kaum kerabat dia mungkin kita tak suka. Dan yang kedua, kita benci pada benda. Benda maksudnya tak kira lah. Aku benci benda tu, aku tak suka benda ni, jangan bawa rumah aku tak suka. Ada orang tak suka durian. Bila tak suka durian, maka dia tak suka, dia benci durian, dia benci orang makan durian. Cuba bayangkan perangai macam tu. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu idea. Ini ada pertemuan idea. Hak ni kata setengah kelompok macam ni, ada setengah kelompok macam tu, ada setengah kelompok parti pula, kelompok politik, ada idea-idea dia, ada kelompok-kelompok agama pula berpecah. Maka kita pula menyokong pada puak-puak tertentu, maka kita pun bencilah puak ni. Ini tak betul lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, macam saya katakan tadi, awal-awal saya katakan tadi bahawa tujuan kita ialah kita nak supaya kita ada takwa. Dan takwa ini, bila kita ada takwa, mahalnya sifat takwa ini, Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada kita seluas-luasnya. Menerusi apa? Menerusi Quran. Seluas-luasnya. Kerana itulah, perkara yang boleh menghalang kita, inilah input dia. Input kita hari ini, apa dia input? Benci. Kalau kita masukkan dalam otak kita, ni otak kita ni. Kalau kita masukkan benci, ini bahaya ni. Kalau kita masuk benci, dia proses. Ini proses. Dan ini output. Ini output. Output tiga segi. Ini input. Kita masuk benci. Lepas tu kita proses. Bila kita proses dengan hati kita, dengan pemikiran kita, maka dia jadi output. Output kita benci. Tak suka, tak dibuat kerja dan sebagainya. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalaulah seandainya kita berada dalam keadaan di mana kita rasa bahawa kita tak nak ada input ini masuk dalam kita kena buat sesuatu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berhati-hatilah kerana bukan mudah kita nak buang perkara-perkara macam ni selagi bila kita ada input dalam diri kita. Ini kata kita ada input dalam diri kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Ya, saya ada. Okey. Kita pergi lagi. Mana saya kata tadi? Ini hatred. Okey. Kecil sikit. Besar sikit. Okey. Kita pergi celah ni pula. Kita pergi bawah ni pula. Okey. Sekarang kita pergi ke mana pula? Sekarang kita pergi kepada kesan daripada benci. Ingat saya kata tadi, bila benci tadi ada mendalam terhadap manusia, benda dan juga idea. Kita jelaskan. Okey. Apa kesannya? Apabila kita benci, dia akan menghadapi masalah apa? Bila kita benci, ia akan menghadapi masalah dipanggil masalah psikologi. Ataupun dipanggil psychological difficulties. Kan? Apa dia? Dia akan jadi yang pertama apa dia? Yang pertama dia akan jadi rasa tidak selamat. Orang benci ni dia rasa selalu tidak selamat. Ataupun dalam bahasa Inggeris kata insecure. Dia rasa macam ada orang lebih pada dia rasa tak selamat. Pasal apa jadi macam ni? Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Kenapa dia ni nak berlawan dengan aku? Kenapalah dia ni kalau aku pakai macam ni, dia pakai macam ni. Kenapalah aku beli gelang macam ni, dia pun nak beli gelang macam tu juga. Serabutlah aku orang macam ni. Tengok. Ada dia jadi macam ni. Jadi kerana benci, dia akan ada sifat tidak selamat. Tuan-tuan sekalian. Dia tak selamat. Dia rasa ada orang ni sentiasa nak bersaing dengan dia. Kan? Jadi maknanya, dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling saya takut ialah apa dia? Yang paling saya takuti ialah bila mana dia rasa tidak selamat, orang yang membenci dia itu, orang yang benci dia atau menjadi punca. Orang itu, maksudnya X itu, orang itu menjadi punca kepada kebencian, maka X ini dia kata perlu dihapuskan.
Maksudnya dihapuskan tu macam mana? Bukan kata bunuh, bukan. Maksud saya dihapuskan tu macam mana saja ya. Maksudnya kita fitnah dia, kita buat buruk sangka kat dia, buat cerita kat dia, bunuh, kita matikan dia punya karakter dia, personal apa, kita cuba membunuh watak-watak baik dia dengan cerita. Akhirnya jadi orang baik pun kerana ada sifat benci seorang dua, maka dia membawa cerita dan akhirnya kita dapati bahawa orang macam ni adalah menjadi bangsa yang besar. Bukan setakat kita saja, menjadi mangsa kepada kebencian tersebut. Kemudian pada masa yang sama juga kita dapati kita akan menghadapi masalah bukan kepada diri kita saja tetapi juga kepada orang lain. Baik. Bila kita sebut masalah psikologi ni, dia ada dua perkara. Yang pertama, masalah kepada kita. Tadi saya kata masalah pada orang lain kan, orang lain jadi mangsa fitnah kita dan sebagainya. Biasanya orang suka benci ni akan jadi, bila insecure dia akan jadi anxiety. Apa maksud anxiety ni? Anxiety ni maksudnya ialah dia rasa berterusan untuk rasa bimbang, rasa takut dengan persaingan-persaingan dan orang lain. Dan yang kedua apa dia panggil? Yang kedua dia akan rasa yang paling takut sekali ialah dia mengalami masalah mental health yang teruk, itu dia paranoid. Apa maksud paranoid? Dia selalu cakap orang kata kat dia, kan? Jadi orang cakap kat dia dan sebagainya. Jadi maksudnya ialah kita kena ingat bahawa kesemua itu akan berlaku kepada kita kerana bila kita ada benci. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bila keadaan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan dapati kita rugi. Kita rugi berada dalam kelompok di mana bila kita ada benci tu, kena kat kita juga. Kita jadi anxiety, pada masa yang sama kita akan jadi orang tak suka kat kita. Lepas tu kita jadi paranoid. Jadi semua perkara-perkara tu akan menghantui kita, sebenarnya menghantui diri kita. Baik. Boleh tuan-tuan setakat ni boleh faham? Jadi maknanya nak tak nak bila kita ada sifat anxiety tu, bila kita ada sifat benci tu, orang lain akan menghadapi masalah kerana kita serang dia. Maksud saya serang dari segi emosi, pemikiran dia. Tetapi yang menjadi masalah tuan-tuan sekalian adalah diri kita. Jadi diri kita. Saya akan cerita nanti apa pilihan kita kalau kita tak benci. Nanti tak apa saya cerita nanti. Apa pilihan kita. Saya duk popak-popak ni tuan sekalian. Pukul 9.40 dah. Kan 9.40. Saya kata masa sejam ni sekejap. 9.40. 10 siku kita berhentilah sebab saya pun ada kerja juga. Besok ada. Tapi tak apalah kita berhenti awal 10 minit ke 15 minit. Untuk kita ada soal jawab sikit. Boleh lah? Macam tu. Okey. Tak apa. Ini pertemuan pertama. Kalau ada masa lagi, kita akan jumpa lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja dari segi psikologi, kita menghadapi masalah kalau ada sifat benci, tetapi juga menghadapi masalah dari segi aspek kesihatan. Kita akan menyebabkan apa dia? Perubahan hormon kita, akan berlaku perubahan hormon kita menyebabkan kita jadi cepat letih, sebab kita marah. Lepas tu pada masa yang sama kita akan jadi lesu. Lepas tu kita akan jadi macam tak semangat. Kenapa? Sebab kita benci. Sebab tu tuan-tuan sekalian kita tengok. Sebab dia selalu protes kan. Macam contoh saya kata dia benci kat manusia. Dia lah benci kat manusia. Ramai dah orang dia benci. Kat benda pun dia benci. Dekat idea orang pun dia benci. Habis. 3 perkara tu jam. Bermakna dengan kata lain, bila kita ada 3 perkara tu pertemuan petuju, kita jadi letih. Sebab setiap kali kita fikir, aku malah keluar nak pergi kenduri, payah aku tengok muka dia, aku benci, nak begitu, aku jumpa tak mau benci. Last kali akhirnya kita susah. Sebab tu dah kita tidak digunakan sifat takwa ni kerana kita ada sifat benci tu. Lepas tu pada masa yang sama, kita pula menghadapi masalah psikologi, masalah kebimbangan, masalah rasa tak selamat, masalah paranoid. Kita juga menghadapi masalah kesihatan, hormon kita akan menjadi masalah teruk, akan berlaku perubahan hormon, tak boleh nak tidur. Kemudian pada masa bila cepat-cepat marah, akhirnya berlaku pula masalah fisiologi kita, jantung cepat berdenyut, lepas tu nafas pula jadi semput. Apa yang kita nak? Ini masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita kekalkan ada sifat perkara macam ni. Adalah komen peserta tadi kata, macam tajuk lagu je, jangan ada benci.
Tak apalah kan. Saya pun tak fikir pun dari tajuk lagu. Cuma saya nak cakap bahawa jangan kita ada sifat benci tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya pergi lagi. Apa lagi nak cakap lagi biar kita boleh faham hari ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya dalam diri kita ini ada 4 tidak balas emosi. Dipanggil reaction. 4 tidak balas emosi. Apakah tidak balas emosi tersebut? Kalau kita tengok, apakah tidak balas emosi tersebut? Yang pertama, dia panggil sayang. Yang kedua, suka. Yang ketiga, dia panggil tidak suka. Dan yang keempat, dia panggil benci. Ini kita faham. Lepas tu, pada masa yang sama, kesemua ini, keempat-empat ini, keempat-empat kotak ini, empat-empat perkara ni, dia akan berhubungan pula dengan apa sifat ni pula? Dia akan berhubungan dengan ni pula. Apa dia panggil kotak ni? Iaitu dia panggil bagaimana ikatan kita. Bagaimana ikatan kita dengan individu. Bagaimana ikatan dengan individu. Okey. Kalau sayang biasanya kita akan jadikan dia sebagai sahabat. Jika kita suka, kita akan jadi dia sebagai rakan. Jika kita tidak suka, kita akan jadikan dia sebagai kenalan. Jika kita benci, maka dengan kata lain, dia akan jadi musuh. Kenalan, ini saya sebut kenalan. Mana tuan-tuan sekalian? Dalam hidup kita ni, seboleh mungkin kita tak nak ada musuh. Bila ada musuh, kenapa bila ada musuh? Kerana kita ada sifat benci. Secara automatik, kalau kita benci orang itu, secara automatik dia jadi musuh kita. Nak tak nak, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah kita letak takat ni je. Kita punya emosi kita. Sayang, suka, tidak suka, yang benci ni kita padamkan. Yang benci ni kita padamkan, musuh bagai. Jadi ada orang tanya, bukan payahlah, dah macam mana dah kita benci. Ni nak cerita. Macam saya kata tadi. Dia beza Dia beza antara benci dengan tidak suka. Kalau kita ganti benci dengan tidak suka ni, kita tukar daripada benci pada tidak suka, dia beza. Contoh. Kalau kita tidak suka durian, kita tak makan je. Kita boleh angkat lagi buah durian. Kita tak suka bau, mungkin kita duduk jauh sikit. Tapi kalau kita benci durian, macam saya kata tadi, maka kita benci kepada orang yang makan durian. Itu beza. Sebab itulah tidak suka ni maksudnya kita boleh jadi kenalan lagi. Kenalan maksudnya kita tak suka dia, tapi boleh jadi kenalan. Kenalannya masuk ke tangan, angkat tangan, jumpa mana-mana okey. Dia memadai, kalau kita tak suka kat seseorang tu, memadai dengan tak suka je. Kalau kita tak minat ke orang tu, memadai dengan tidak suka je. Lama-lama kita bila bermula dengan tidak suka, lama-lama dia akan jadi suka. Bila kita mula suka, dia akan mula jadi sayang. Sebab itulah, kalau kita bercakap tentang diri manusia ni, kata ni objek manusia. Kalaulah kita ada benci, kalau kita masuk ke dalam ni benci, apa berlaku? Bila kata ada benci, dia maksudnya dia panggil zero, zero suka. Tak suka langsung, memang benci. Tak ada satu pun yang positif. Ataupun dia panggil zero positif. Bila kita benci, zero positif. Tapi kalau kita tidak suka, mungkin dia ada nilai positif yang banyak. Kita nilai positif macam ni, nilai positif ni, kita ada positif ni, kita ni. Mungkin kita tidak suka kepada nilai positif yang ni. Nilai positif yang ni kita tak suka.
mungkin ada lagi nilai yang kita suka. Jadi bermakna dengan kata lain, tidak suka ni sekurang-kurangnya ada 1-2 nilai positif yang kita boleh terima. Contoh, kita benci pada seseorang tu. Bencilah dia. Tapi bila kita tengok, dia baik dengan mak dia baik dengan anak isteri dia, tapi perangai kat office meluat lah, dekat jiran tangga meluat. Maka kita pun bubuh perkataan tidak suka. Kita bubuh emosi tidak suka. Jadi makna kita boleh tegur dia lagi. Boleh lagi tegur dia. Tapi kalau dia benci, kita nak pindah, nak jual rumah tau. Ramai orang ni nak tukar tempat kerja, nak pindah tempat rumah, jadi huru-hara, jadi perceraian pun jadi masalah kerana kita benci dengan perceraian. Maksud saya dia bercerai tu kerana benci. Maka akhirnya mereka tak boleh duduk sekali, akhirnya bermusuh anak-anak, ya Allah Akbar, tengokkan dalam Instagram, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dia tunjuk dalam tu macam-macam cerita dalam TikTok, bagaimana bila berlaku perceraian, berebut anak, tolak anak, begitu, berbalah depan-depan kerana ada sifat benci. Sebab itu saya katakan bahawa sifat benci ini mudarat. Kita kena turunkan level sifat benci itu kepada tak suka. Bila ada tak suka, maka bermakna dengan kata lain ada hak benda yang positif. Contoh orang berceraian dengan dia bercerai dengan keadaan dia tak suka lagi kat suami dia, tak suka lagi kat isteri dia, tapi masih lagi menghormati momen-momen indah bersama anak dia pun, anak kita juga, tak ada masalah. Orang masa ni dia boleh jadi kenalan dan sebagainya, tak ada masalah. Kenapa? Dia telah mengelak diri dia daripada ada sifat benci. Ya, ada kata Husnul Izzati kata sampai 7 keturunan. Betul. Sebab tu kita guna perkataan. Bagaimana cara kita nak supaya macam tu? Kita guna perkataan, aku tak suka lah kat dia. Guna perkataan tu. Jangan sebut benci. Aku benci kat dia. Malam ni pakat-pakat kita sebut perkataan, malam ni kita pakat-pakat kita tukar perkataan benci kepada perkataan apa? Tidak suka. Saya tak minat lah dia, saya tak suka dia, saya tak berkenan dengan dia. Cukup dah. Cukup dah. Tapi kalau kita membubuh membenci, fulamo kata sekalian. Teruk sangat kita membenci ni. Baik. Saya nak urai sikit tentang intipati kepada ikatan kita dengan individu. Bila kita sayang ni, sudah tentu kita akan jadi dia sahabat. Sahabat ni, praktikal dia lah, kita tak ramai. Samalah meluat tu, dia meluat, ada orang tanya kalau meluat Prof macam mana? Dia tengoklah kita, kalau kita meluat sampai kita nak muntah tengok keluarga dia tu, kita sampai dah, dia panggil hatred yang mendalam, benci yang mendalam tu. Dia begitu. Izinkan saya cerita dulu pemahaman tentang ikatan sahabat ini. Ikatan dengan individu ni. Yang pertama sahabat ni tetap ramai. Saya pun tak ramai sahabat. Sahabat ni kita bukan kontak dia tiap hari. Jarang-jarang kita jumpa dia pun. Duduk mana-mana merata, duduk Sabah, Sarawak, tapi dia sahabat kita. Tapi once dia datang kat kita, dia tidur rumah kita, dia duduk dengan kita, dia bawa anak bini dia sebagainya, kerana dia sahabat. Sahabat ni dia akan cerita buruk kita, dia akan mempertahankan kita. Kalau orang cerita pasal buruk kita, dia akan mempertahankan awak salah. Dan sahabat ini menangis bersama dengan kita. Sahabat ini takkan membiarkan kita sedih, kita pun takkan biarkan kita sedih. Kalau kita dengar dia sakit demam, kita lah yang dahulu pergi dia dan sebagainya. Kita rasa kasih dan sayang. Kenapa? Kerana sifat sayang ini telah mendorong kita bersahabat. Tak ramai ada bersahabat. Baik. Bagaimana pula rakan? Rakan ni statusnya tidak seperti sahabat. Dan rakan ni ramai. Kita perlukan rakan-rakan. Nak pergi pasar kena ada rakan lah. Nak raih birthday pun kena ada rakan. Nak buat kenduri pun ada rakan. Tapi rakan tu ada golongan-golongan tertentu rakan. Tak boleh sampai tahap sahabat. Sebab kadang-kadang bila kita cakap je, dia suka jadi jadi pembawa cerita pula. Kadang-kadang ada juga dia gurau, kita rasa tak suka kat dia. Tapi tak apalah. Macam mana pun keseluruhannya kita suka. Kan? Lepas tu kenalan. Kenalan maksudnya macam mana? Kenalan maksudnya tidak suka. Maksudnya kalau kita jumpa kat tangan tu, tidak suka ataupun tidak rapat. Saya guna perkataan tidak rapat. Ataupun tidak rapat. Mungkin kita guna perkataan sebab saya nak suruh biar dia ada sama perkataan sini. Suka dengan suka. Misalkan dia tidak rapat. Tidak suka ni maksudnya tak rapat. Contoh kita pergi pasar. Jumpa dengan orang jual daging ke, kita biasa beli dengan sekali dua dengan dia sayur ke. Bang, nak sayur. Lama tak nampak. Ya ada. Kenalan. Kita tak rapat. Jadi
kalau kita tak suka perangai dia, itu pun kita tak rapat kan. Tapi kalau kita rapat tu, kita mungkin boleh jadi kita suka dan boleh jadi rakan dan boleh jadi kenalan. So apa maksud tuan-tuan sekalian? Apa maksud saya? Maksudnya ialah, kalaulah seseorang itu menjadi sahabat kita dan tiba-tiba dia tikam belakang kita, dia buat naya kat kita, kita dapat cerita dia telah buat sesuatu di belakang kita, saya ada pengalaman begitu, maka secara automatik sahabat saya itu, saya akan turunkan pangkat dia kepada kenalan. Apa maksud kenalan? Jumpa tegur biasa-biasa aja, dia ajak minum teh pun boleh, tapi tidak ada perasaan kasih lagi. Tak ada rasa sayang. Adalah kadang-kadang begitu kan. So, kita tak benci. Dia pun tak tahu kita ni turun pangkat, takkan kita nak beritahu dia. Kita pun cerdik kan, takkan nak beritahu dia, ni nak maklum ni, engkau selama ni sahabat aku, lepas ni kau jadi kenalan lah. Tak mau lah aku kawan dengan kau. Jadi kalau macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pun jadi macam pelik bila aku pula jadi macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham bahawa ada sahabat tikar belakang kita, kita akan turunkan darjat dia, ikatan kita kepada kenalan. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawasanya dalam keadaan begitu, kita kena ingat bahawa banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri kita kan. Bukan mudah kita nak memahami perkara-perkara macam ni kalau kita tidak benar-benar ikhlas untuk memahami perkara dalam kehidupan kita. Kita ada pengalaman semua. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa kita tak perlulah. Saya nak share satu hadis Nabi SAW. Daripada Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji dan suka berkata besar. Suka berkata kasar. Maksudnya, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji dan suka berkata kasar. Jadi, dengan kata lain adalah, kalau kita buat benda macam tu, kita bukan orang mukmin. Kan? Malah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila ada seseorang yang berkata celakalah manusia, maka sebenarnya dia sendiri yang lebih celaka daripada mereka, kan? Jadi maknanya kita jangan sebut celaka dia ni, kau ni, aku ni benci kau, gunalah perkataan-perkataan macam mana. Jadi bermakna tuan-tuan sekalian, kita sendiri sebenarnya celaka. Jangan dia kata kau. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas pada kita bahawa ruginya kita ada perasaan benci tersebut, ruginya. Okay? Jadi kalau kita tengok balik apa yang saya katakan tadi, supaya kita lebih beri kepahaman tentang apa yang saya jelaskan ni, maknanya saya nak tunjukkan tuan-tuan sekalian bahawa dalam hidup kita ni, kita ada, tadi saya katakan tadi, yang pertama, kita pendahuluan dia, walaupun kita ada perasaan sedih, kecewa, benci, kecil hati, walaupun mana pun jangan ada benci. Sebab realitinya kita memang ada baik buruk, jadi kita serah pada kita lah untuk kita meletakkan persoalan-persoalan begitu. Baik, okey tuan-tuan sekalian, saya buka lah tuan-tuan sekalian, aku ada nak tanya soalan. Sebab saya pun tengok jam kita ni pun dah dekat pukul 10. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh nak tanya soalan, boleh tanya dan boleh jawab. InsyaAllah saya boleh jawab. Okey, ada apa masalah? Mana saya dah cakap lebih kurang dalam 45 minit dah. Okey, ada apa tuan-tuan sekalian? Assalamualaikum doktor. Salam ya. Boleh kenalkan nama? Ya, saya Aisyah dari Perak. Ya. Doktor, macam mana kita nak hadapi adik-beradik yang suka memburuk-burukkan kita? Macam mana doktor? Kita ni tak naklah ada perasaan benci dekat dia. Macam mana doktor kita nak hadapi? Sebab dia suka mencari keburukan anak menantu kita. Macam mana doktor kita nak hadapi doktor? Dia begini. Dalam hidup kita kan, macam saya kata tadi, ada dua kategori. Baik dengan buruk. Siapa nama tadi? Nama Aisyah. 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 Saya kena tulis ini. Saya tak ingat. Okey, Aisyah.
Kita kena ingat penanda hidup kita baik buruk. Jadi kalau kita nak kekalkan jadi baik, bermakna sudah tentu ada ujian. Ini ujian kita ni. Ujian ini menuntut kita sabar. Menuntut kita matang. Menuntut kita jadi bijaksana. Jadi bermakna, dengan kata lain, kita, yalah, bukan semua, dia macam tercontoh, kalau mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Mungkin ada tak setuju dengan saya. Bagi saya, adik-beradik sendiri pun, kita boleh letakkan dia status sebagai kenalan ya. Kalau macam tu. Kita tak rasa sayang kat dia, kita tak rasa rapat walaupun dia adik-beradik. Tapi kita tak nak berkelahi. Dia tak telefon kita pun tak apa. Jadi kita jadi kenalan, maksudnya bercakap lah sembang biasa. Tak seperti adik-beradik lain. Sebenarnya prinsip kenalan, prinsip suka dengan tidak suka ni, dia semua terlibat. Kenalan maksudnya kita menjarakkan dia lah. Jadi memanglah Aisyah, Puan Aisyah, kita dalam hal ini kita tak nak putuskan adik-beradik kita sebab kita nak jadi orang baik. Bila nak jadi baik. Jadi cara dia, saya nak cakap ini kuasa doa. Cara dia adalah kita gunakan kuasa doa. Kita kena ada berdoa. Kuasa doa. Inilah satu kuasa doa yang paling besar. Doa kita malam-malam, kita doa kat dia, doa kat dia. Bila doa ni, macam kita tahu kan ada masuk hadis menyebut. Kalau kita berdoa pada adik-beradik kita, tak kira siapa saja kan. Kita kecil hati, kita mengadu kat Allah Subhanahu Wa Taala, kecil hati. Biasalah dalam hidup adik-beradik memang ada macam tu. Memang ada. Bukan adik-beradik saja, saudara mara pun memang ada. Jadi nak tak nak, kita kena berdoa. Dan tahap doa ni ialah, dia tak tahu kita berdoa kat dia. Sebab dia adik-beradik kita. Maka kita berdoa. Apa kita doa? Kita doa lah macam-macam kat dia. Darjat bila kita berdoa kepada seseorang itu yang tidak tahu kita berdoa untuk dia, apa darjat dia? Di mana menurut satu hadis menjelaskan kepada kita, masuk hadis iaitu sesiapa yang berdoa kepada orang lain tanpa pengetahuan dia, di mana malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Dan yang kedua, malaikat akan berdoa perkara yang sama apa yang kita doa kepada adik-beradik kita ataupun orang lain, perkara yang sama kepada kita dan mengaminkan doa dia tersebut. Bayangkan, kita doa untuk adik-beradik kita, untuk siapa-siapa saja. Malaikat amin dah. Tapi untuk kita, malaikat kata, ya, berilah kesabaran pada Aisyah, berilah kebaikan pada Aisyah. Hak mana Aisyah berdoa kat adik-beradik tersebut, maka malaikat mendoakan kita. Apa nak lagi? Kita kena kekal begitu. Jangan kita bergaduh, biarlah tak apalah. Lama-lama dia orang sifat macam ni, lama-lama dia akan terhantuk dengan sendiri. Macam tu je. Orang sombong, angkuh, apa semua adik-beradik dia. Macam-macam. Sebab adik-beradik pun manusia juga. Adik-beradik pun dikawal oleh nafsu juga, ada iblis juga, sama dengan kita. Jadi kita ni, bila golongan kita yang selalu dengan kuliah, selalu kita dengan benda-benda yang baik, bila kita pilih nak jadi baik, kita kena sabar. Kita kena matang. Kita kena bijaksana. Jangan cepat berhenti. Jangan bubuh benci. Bila benci, dia mendalam. Bila mendalam sudah, jangan dah. Kita setakat tak suka cukup. Tak minat, tak rapat. Tak suka, tak minat, tak rapat. Itu ayat-ayat bersama-sama lah tu. Saya tak boleh nak macam mana. Dia ada orang yang boleh tegur, ada orang tak boleh tegur. Ramai orang tak boleh tegur. Ramai sangat orang yang tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Nak tak nak, kita terpaksa, tak apalah. Kita memilihkan kebaikan kan. Mereka nak pilih buruk, macam mana kita pilih kebaikan. Maka itu cara dia. Boleh faham tak Aisyah apa yang saya cakap ni, Puan Aisyah? Ya, doktor faham. Saya buat diri saya, doktor, saya buat bila saya rasa nak marah, saya kenang jasa baik dia. Itu yang Itu je. Saya boleh kata. Dia panggil apa? Yelah, betul tu. Tak apalah, sebab setiap orang pun saya katakan bila kita tidak suka, tidak rapat dengan dia, tapi masih lagi ada nilai positif yang kita letakkan, betul tak? Jadi macam itulah, tak apa, sabarlah. Berdoa lah banyak. Saya guna doa. Saya cakap kat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang saya berdoa banyak. Kalau orang tu tak suka kat saya, kadang-kadang orang macam-macam, tak suka kerana dengki, tak suka kerana berjaya, macam-macam, fitnah macam-macam, tapi tak apa, kita jalankan juga. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa nama? Tadi pun Aisyah, ni pun Aisyah Ustaz. Oh, ni Aisyah juga, Wan Aisyah. Ya. Tapi Wan ni Aisyah, suara garau. Oh, tak apa. Daripada pendengar Ustaz tu, saya ada berpengalaman lah tentang seseorang di dalam family yang ada anxiety ni. Saya lihat anxiety dia tu mengarah kepada
sifat nyanyuk Ustaz. Apakah itu betul Ustaz? Oh, dia Doktor. dua perkara berbeza tu. Umur berapa dia? Umur dia masuk ke 70-an lah. Oh, taklah. Dia lain. Dia lebih kepada demensia atau lupa ingatan tak. Dia biasalah, dia biasa. Dia anxiety ni nanti kita bercakap nantilah. Nanti kita buat kuliah khas tentang bagaimana anxiety dalam kehidupan kita. Boleh no? Kita bercakap. Oh, jadi bermakna sifat nyanyuk tu bukan datang pada anxiety ya? Dia dua jalur berbeza. Dia mudah lupa Ustaz. Dia jalur berbeza. Anxiety dia jalur berbeza. Anxiety dia sebab saya tengok dia mudah lupa. Dia lupa lah. Jadi arwah mak saya pun begitu juga. Dia ada Alzheimer. Biasalah. Biasa bila ada Alzheimer, dia tak boleh tidur, dia tak boleh apa. Kita rasa dia ada masalah. Dia fikir macam-macam. Tak apalah. Kan? Jadi kita ada masalah. Jadi maknanya pokok pangkalnya anxiety ni datang daripada perasaan benci yang sebenarnya. Salah satu sebab bukan kata muktamad, salah satu. Okay. Mungkin kerana anxiety juga kalau jadi masa benci pun sama juga. Orang benci kat dia fikir kenapa lah orang benci kat dia, sama juga. Tapi tidak menjerumus kepada lupa ya. Dia ada. Jadi anxiety ni biasanya orang kena jadi masa kebencian ataupun dia benci ke orang, sama juga. Dia dua begitu. Sama dari masa kebencian, teruk kan, dia fikir kenapalah aku ni, orang tak suka kat aku, dia fikir je anxiety juga, dia bimbang. Selalu jadi takut nak hidup kan, nak tidur tak boleh. Sama juga dengan benci ke orang. Dia fikir esok nak buat apa lagi, macam-macam kan. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Malam ni Ustaz cuma bagi pasal satu cabang dulu. Anxiety tu datang daripada benci ya. Yalah, kita tak apa, saya nak bercakap dulu biar kita faham, jangan banyak cabang dulu, kita faham satu-satu. Yalah. Jadi maknanya saya ajar hari ni 3 perkara tadi hubungan manusia. Sayang, suka, tidak suka ataupun tidak rapat, tidak minat dan juga benci. Betul tak? Dan cemburu tambah anxiety Ustaz. Doktor, cemburu. Murung. Cemburu. Jangan cakap anxiety lain. Cemburu tu ramai orang salah erti berkata anxiety tu ya. Oh tak. Nanti kita buat talk berkaitan dengan anxiety nanti. Boleh. Saya nak bagi ilmu je. Nah, tuan. Okey, apa lagi? Ada soalan? Assalamualaikum doktor. Salam. Siapa ni nama? Saya Husnul. Okey. Doktor, saya tengok masalah anxiety di kalangan pelajar sekarang semakin banyaklah. Saya nak bagi contoh pada rakan saya, dia punya anak dia ada masalah anxiety di mana dia ada masalah dengan kawan-kawan lain yang menyebabkan nama baik dia jadi buruk di kalangan semua kawan-kawan. Dia jadi anxiety sebab benda tu yang difitnah tu dah tersebar, padahal dia tak buatlah kerja tu. Jadi anak dia berkurung dekat dalam bilik. Jadi dia tanya saya apa yang dia nak buat kalau anak dia macam tu. Saya pun tak ada orang kata dia begini. Okey, begini. Baguslah tanya soalan macam tu. Puan Husnul Ya, saya. Terima kasih doktor. Anxiety ni kita kena faham anxiety ni ialah masalah dipanggil masalah psikologi. So bila jumpa psikologi ni ada 2 perkara dia kena jumpa. Yang pertama dia kena jumpa kaunselor yang ada terlatih lah. Yang kedua dia kena jumpa pakar psikiatri. 2 tu. Saya banyak kes saya menangani. Saya merupakan professional counselor kan. Saya ada lesen counselor. Jadi saya pun banyak buat, ada kes-kes klien saya bersifat dengan anxiety. So kita kena refer dia. Dia kalau anxiety jadi teruk, dia akan jadi macam, nantilah kita cakap pasal anxiety panjang lebar kan. Dia akan jadi murung, dia akan tak nak bercakap dengan orang. Dia akan jadi macam dia jadi takut nak jumpa dengan orang, fear kan. Lepas tu dia banyak berusaha insecurity, rasa tak selamat. Jadi semua perkara-perkara macam tu yang menyebabkan dia tak boleh tidur malam, berkurung, tak nak jumpa dengan orang lain. Lama-lama dia akan pergi pada depression, murung. Depression ni maksudnya
dia sudah apa dipanggil apa, body dia tu sudah, jasad dia umpama ada tapi jiwa tak ada. Dia panggil jiwa tak ada. Dia panggil body freeze. Ni panjang lagi lah cerita. Lama-lama dia boleh jadi disorder lagi teruk, lama-lama jadi masalah skizot, paranoid dan sebagainya. Jadi kena bawa masyarakat kita orang Melayu ni, dia jadi tabu. Jadi nak jumpa dengan pakar psikiatrik ni dia jadi masalah. Tak apa, okey je. Tak ada masalah, doktor akan, bukan doktor pergi jumpa makan ubat tu. Ada pelajar-pelajar saya jumpa, nak minta tangguh pengajian, jumpa macam ni, tak boleh tidur malam. Saya tulis surat kepada doktor pakar. Saya tulis surat. Surat saya laku bila saya cop sebagai kaunselor, ada nombor kaunselor saya. Dan pihak hospital terus layan dan praksis buat diagnosis. Memang ada sedikit anxiety dan balik makan ubat dan cuti 1 semester. Cuti 1 semester. Jadi itulah saya nak tanya ni doktor, kenapa ya ada masalah tu di kalangan pelajar? Sebab belajar lagi kan, macam mana dia boleh overthinking? Dia begini. Sekarang kita tahu dalam input pelajar ni sekarang macam-macam masuk kat dia. Tak macam kita dulu. Dia macam-macam dia masuk dalam kod telefon, kod ni. Lepas tu orang mencerca kod telefon, dia panggil bully cyber. Jadi budak-budak ni sekarang bila terdedah dengan benda-benda macam tu, jiwa lemah. Lagi teruk budak-budak kena. Kita orang tua ni kita berfikir. Orang budak-budak ni kali dia tak reti ni nak beza antara tidak suka, sayang, suka, benci, dia tak reti. Budak-budak ni dia black and white kan, kalau putih-putih, kalau black-black, budak tu tahu. Dia tak ada grey. Kita ni ada juga pertimbangan. Sebab tu saya kata budak-budak ni lagi jemah jiwa dia. Phone dia, kata-kata dia, pengaruh kawan-kawan dia, bully dekat sekolah, benda-benda macam tu. Kita mungkin dulu ada pengalaman masa sekolah dulu kena bully, tapi tidak ada phone. Lepas tu orang ambil gambar, sebarkan dalam grup, malu. Tengah tidur ke dalam kelas keluar, dia tidur dalam kelas meringau ke, ataupun dia buat macam-macam buat perbuatan orang rakam, tunjuk. Jadi malulah. Jadi semua perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mendorong jadi macam tu. Orang tua pula, kita ni orang tua pula, berlaku masalah tempat kerja, berlaku masalah kena berhenti kerja mungkin. Lepas tu kena ada tindakan tata tertib mungkin dan sebagainya. Jadi semua perkara tu semua ada ujian. Dengan budak sekolah, cikgu, nak beritahu kalau budak sekolah ni macam mana dia menghadapi ujian kalau teruk-teruk macam ni. Sebab tu kita kena bantu dia. Sebab itulah di sekolah ni sangat kita perlu bantuan sebab dia lemah. Dia tak boleh menerima lagi kematangan. Dia pada masa yang sama dia menghadapi masalah dengan ujian-ujian yang dihadapi, tak boleh dia nak atasi dengan mudah, berfikir pun belum matang, masih lagi belum cukup ilmu. Lepas tu pula bukan ada pengalaman, masih lagi belum mendewasakan dia. Jadi perkara-perkara ni menyebabkan jadi masalah. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, jawapan dia simple je. Inilah perkara yang mendorong dia jadi macam tu. Kan? Jadi inilah perkara-perkara yang saya katakan tadi, kita kena itu. Alright? Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham saya cakap? Boleh? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih doktor. Okey Puan Husnul, kot ada lagi? Sila sambung dulu. Tak ada. Saya tadi handphone problem. Terima kasih doktor. Sama. Doktor, saya Puan Mas nak bertanya, doktor sebagai pandangan daripada segi pakar kaunseling, jika anak kita ni dia macam diam, dia tak banyak mencurahkan apa-apa cerita lah kepada kita, contoh kan, macam dia boleh, dia macam suka ni sendiri macam tu. Dari segi kaunseling, adakah itu membahayakan pada diri dia? Jika dia tak banyak mengadu pada kita. Betul. Siapa nama puan ni? Puan Mas. Puan Mas. Okey. Puan Mas, ada perkara yang paling yang paling merusingkan saya bila bercakap pasal remaja, dia panggil ada satu perkataan dipanggil loneliness. Loneliness maksudnya bersendirian, sunyi. Dia rasa sepi, dia duduk seorang-seorang. Ini bahaya
dia boleh merosakkan jiwa kita daripada pelan-pelan. Cara dia lah, kita nak tak nak, kita kena bercakap dengan dia. Cari jalan untuk bercakap dengan dia. Jangan biarkan dia bersendirian dan kemudian dia cari kawan-kawan yang memberi nasihat yang salah pada dia. Kita tak boleh, kita kena cari jalan. Saya cakap tuan-tuan, bila remaja ni, nantilah kita kalau minat tentang hal-hal ini, saya boleh teruskanlah nanti bila ada tentu kita kongsi istilah-istilah berkaitan dengan bagaimana psikologi ni kan. Kita kena memahami bahawa dalam hidup kita ni, anak remaja ni memang dia umur 16, 17 tahun, dia mudah sentak. Dia mudah sentak. Dia sudah suka lawan kita, itu biasa. Lepas tu bila kita marah balik dia jadi macam tak nak cakap kita, dia rasa kita tak faham dia. Jadi inilah isu yang menyebabkan jadi masalah paling besar bagi dia. Jadi nak tak nak kita kena cari jalan untuk bercakap dengan dia. Cari jalan untuk berkongsi dengan dia, untuk sharing. Kena cari jalan. Tak boleh diam. Kita tak boleh diam. Tak boleh biar. Tak boleh duduk di bilik. Ajak makan sama-sama. Mai makan. Dia kata tak apa mak, makan dulu. No, mai makan. Kena makan dulu. Kena makan. Mari makan. Cakap dalam kereta, cakap ada peluang pergi restoran dengan dia, cakap ada peluang jalan-jalan dengan dia, cakap ada peluang kalau boleh jogging dengan dia, cakap pergi sekolah, cakap. Talks to our family. Lama-lama okey. Walaupun kan doktor, pada pandangan kita macam kita lihat dia boleh handle masalah dia kan, tapi sebenarnya kalau bila kita bercakap, kita banyak bercakap lama-lama dia akan mengeluarkan mengeluarkan macam ada sesuatu yang dia pendam kan. Betul. Sebab tu kita penting bercakap. Betul lah tu. Lain kalau macam dia boleh bawa diri tu, dia okey lah doktor kan. Tapi kalau macam dia tak boleh seimbangkan diri dia, tu yang boleh membahayakan. Kita tahu kan. Kita patut tahu anak kita siapa. Betul. Betul tak? Orang lain tak tahu. Kita tahu anak kita. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi saya pun hari ni saya nak stop presenting lah. Kita pukul 10 suku dah ni. 10.16 ni. Saya pun sebenarnya saya nak menulis malam ni sekejap. Tak tahu pukul berapa nak tidur ni. Tapi oleh kerana Bonda Rus ni kata mintalah nak cakap sikit. Tadi pun dia minta masa duha lagi. Saya kata tak boleh lah, saya ada kerja lagi. Okay, so malam ni kita ada lebih kurang 90 orang. Alhamdulillah. Nampak, jadi kalau tuan-tuan berminat ni, kita carilah tajuk, boleh kita kongsi santai kan. Ilmu ni kita kena bercakap, cakap dengan pakar. Kena cakap dengan pakar. Memang saya alhamdulillah, saya pakar psikologi, profesor dalam bidang ni. Saya banyak buat research berkaitan dengan ni. Tuan-tuan sekalian boleh sharing belajar dengan saya. Semoga kita dapat banyak manfaat kan. Belajar ilmu agama, belajar ilmu mendidik, benda-benda macam ni saya kongsi kat masjid. Bayangkan, benda-benda macam ni saya kongsi kat masjid-masjid di Perlis. Saya kongsi. Di mana-mana tempat, di sekolah, di mana-mana, di tempat kerajaan. Banyak, saya pergi Sabah, Sarawak, saya bercakap benda-benda macam ni. Rata-rata saya pergi. Saya buat training, macam-macam lah. Okey, semua saya nak bagi tahu sikit. Kalau tengok je. Okey, boleh siapa-siapa tulis saya ada buku saya, macam saya tulis kat mana chat. Mana chat box saya tulis? Okey, saya tulis kat box saya. Okey, saya ada buku saya, nama Bukan Payah Nak Hidup. Okey, Bukan Payah Nak Hidup. Okey, lepas tu terasa tapi tak berbisa. Dan satu lagi ialah kesedihan bukan persiahan. Okey, saya ada 3 buah buku. Bukan Payah Nak Hidup tu. Okey, so beli dalam Shopee, type nama buku saya dan insya-Allah penerbit Unimap akan post pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, type je. Bukan Payah Nak Hidup, terasa tapi tak berbisa, kesedihan bukan persiahan. Ada 3 buah buku. Beli ikut Shopee. Dan banyak kesedihan bukan apa Ustaz? Ini saya ada tulis kesedihan bukan? Kesedihan. Okey. Bukan Payah Nak Hidup. Ni bagus. Ni orang muda-muda cakap tulis ni. Kesedihan bukan persiahan.
Kenapa tajuk buku saya? Okey, bukan payah nak hidup adalah buku pertama saya. Maksudnya ialah nak hidup ni bukan payah, tapi kita yang memayahkan hidup kita. Lebih kurang macam tu kan? Okey, terasa tapi tak berbisa. Maksudnya kita sebagai manusia, kita terasa dengan kata-kata orang. Kita rasa, kita mula kecil hati, tapi jangan berbisa. Jangan berbekas di hati kita. Itu cara dia. Yang ketiga, kesedihan bukan persinggahan. Masuk kesedihan bukan persinggahan. Sedih ni, kita mesti melalui kesedihan itu. Jangan berhenti. Jangan singgah. Kalau kita singgah tempat sedih tersebut, lambatlah sampai. Boleh bagi hadiah kat sahabat-sahabat mana boleh? Boleh bagi hadiah, boleh buku. Ramai orang beli. Buku saya ni alhamdulillah sudah lebih kurang terbeli, lebih kurang dengan 3,000 lebih dah. 3,000 lebih dah. Dekat 4,000 buah buku dah. Tapi dia tak jual dekat kedai-kedai buku. Sebab penerbit universiti ni dia tak jual kedai buku. Dia hanya jual secara online, Shopee. Tuan-tuan type je. Ada orang tu dia mesej kat saya, kenapa Prof tak jumpa buku Prof? Saya tanya dia type apa? Puan type apa? Dia kata dia type Huzili Husin. La ilaha illallah, saya jawab. Shopee tak jual Huzili. Mana Shopee jual Huzili? Huzili ni saya. Shopee ni jual buku. Dari maknanya tuan-tuan sekalian. Buku, order malam ni. Takut ada terhad, order malam ni. Nak order ketiga sekali pun, mungkin dia boleh bagi diskaun ke macam mana. Tengok. Penerbit Unimap. Saya type penerbit Unimap. UNIMAP. Unimap tu maksudnya Universiti Malaysia Perlis. Nah? Okey ke kelas saya malam ni? Boleh faham ke? Okey ke? Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni lagi pula. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah kan. Yang paling penting ni ilmu. Terima kasih lah. Okey. Baca sinar harian setiap hari Khamis 2 minggu sekali. Saya akan share saya akan tulis artikel saya berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan dia. Saya dah juga share kuliah-kuliah saya. Saya dah bagi pada Bonda Rus. Mungkin Bonda Rus boleh masuk dalam grup Boleh tak? Ataupun type je dekat. Boleh insyaAllah. Type je suara sunnah Huzili Husin dan sebagainya. Type dekat YouTube, tetap boleh tengok lah video saya macam-macam lah. Saya dah lama lah bidang ni, belas-belas tahun lah, 20 tahun lah. Cuma orang tak kenal kita biasalah. Sinar harian Khamis. Tapi 2 minggu sekali bukan kata setiap minggu, 2 minggu sekali. Dalam kolom ni saya tuding jari nama dia, tuding jari. Okey kah? Boleh faham? Alhamdulillah. Ni pakai tak nak tunjuk gambar belakang, pakai baju belawar kan bukan ni? Pakai baju belawar, kelawar koyok tepi, koyok kiri kanan. Saja melawak-lawak sikit Okey. Kak Ruh pun gelak ni. Boleh Okey. Kalau ada terkasar bahasa saya cakap macam ni lah. Bukan, boleh lah sikit-sikit kan. Saya ni bukan influencer. Saya ni orang akademik. Saya tulis banyak buku, saya buat ni macam-macam. Kalau nak belajar betul-betul dengan orang ahli dia. Itu punya, dengan ahli dia. Boleh Saya memang buat PhD dalam bidang psikologi ni pun. Alright? Okey. InsyaAllah kita pakat-pakatlah doa supaya kita ni sentiasa mendapat ilham yang banyak untuk kita untuk dapat ni. Saya sebenarnya malam ni saya nak menulis artikel saya lah ni. Dia deadline dia kena hantar sebelum hari Rabu. Tapi saya nak buat awal-awal sebab saya ada meeting banyak. Saya malam ni saya kena bertafakur duduk dalam bilik ni Lepas tu tak tahulah 12 malam 1 pagi ke, tak tahu siap macam mana. Nanti kena tulis Esok ada meeting pagi lagi, meeting pagi petang. Macam tu lah. Kerja kan. Okey? Boleh? Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah faham apa yang cakap tu. Alhamdulillah. Dah tutup doktor soalan-soalan? Apa dia? Dah tutup soalan-soalan ke? Tutup dah, kita pun kena rehat lah kan. 10.23. Doktor masih ada kerja lagi, kita tutup doktor ya. Okey, tutup dah. Okey. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran, khairul jazak atas perkongsian ilmu tadi. Semoga dapat membimbing kita ke arah jalan yang Allah redai. Semoga apa yang kita dapat tadi kita dapat memanfaatkan untuk kehidupan kita. Terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di Taman-Taman Syurga malam ini. Dengan ini mohon izin doktor untuk makluman hebahan kuliah seterusnya pada waktu kuliah subuh esok hari, iaitu pada jam 6.45 pagi daripada Ustaz Alien Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan Yasin, doa dan terjemahan hikam Jawi
bagi Imam Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Dan saya selaku moderator pada malam ini mohon kemaafan dan kekurangan dan kesilapan sepanjang mengadakan kuliah malam ini. Dan sebelum itu, sebelum kita akhiri kuliah pada malam ini, jemput kepada doktor untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah.